Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So untuk segmen smartphone review pada hari ini, aku nak kongsikan pengalaman aku gunakan peranti daripada Huawei iaitu Huawei Nova Y70. Aku rasalah smartphone Huawei yang aku pakai dulu adalah Huawei P9 dan waktu tu Huawei masih ada Google Mobile Services. Dan aku akui pada ketika itu, peranti daripada Huawei ni memang antara peranti yang terbaik, memang ramai yang akan cari. Namun setelah kehilangan Google Services, kebanyakan orang rasa macam turn off, rasa macam sukar untuk gunakan semula peranti daripada Huawei. Sebab dia tak ada Google kan, so agak susah sikit, dia ada limit yang tersendirilah. Jadi video kali ni, aku nak lebih fokus kepada apa yang menarik dengan Huawei Mobile Services ataupun kita panggil HMS, apa yang smartphone ni ada dan apa yang korang patut tahu sebelum membeli peranti ini. Dan tanpa masa lagi, ayuh kita mulakan video ini. Pertama sekali, kalau nak cerita mengenai rekaan luaran, tak banyak sebenarnya perkara yang aku boleh cakap. Dan kita pun tahu, sejak bertahun lamanya Huawei dalam industri, kita boleh nampak yang Huawei ni tak berapa kreatif sangat untuk hasilkan desain luaran yang menarik perhatian kita. Kan, betul tak? Sebagai contoh, dekat Huawei Nova Y70 ni lah. Rekaan dia sebenarnya sinonim je dengan peranti Huawei yang lain. Even kalau aku nak compare dengan Honor X7 yang aku pernah review sebelum ni pun, dia punya design language memang lebih kurang. Tak kisahlah dari segi modul kamera ke, kedudukan kamera ke, design back panel dan sebagainya, memang nampak hampir sama dan tak banyak sangat penambahbaikan yang Huawei buat. Namun untuk sebuah phone entry level, bagi aku Huawei Nova Y70 ni okey je. Dia mempunyai body yang agak solid. Setiap kali pegang telefon ni akan terasa sedap, rasa compact. Tambahan pula, dia pun ada satu berat yang membuatkan telefon ni lebih kental, iaitu seberat 199 gram saja. So memang tak terlalu berat dan agak sedap lah untuk pegang telefon ni sebab dia tak rasa macam sebuah phone yang murah. Kemudian pada bahagian kanan telefon ini terdapatnya side mount fingerprint pada power button dia dan secara overall side mount fingerprint scanner dia cukup okey. Dia tak terlalu laju sangat tapi cukup kemas lah untuk detect jari kita masa nak unlock telefon ni. And then memandangkan dia sebuah entry level smartphone, dia masih adalah ciri-ciri yang entry level ada iaitu audio jack 3.5mm untuk korang cucuk earphone. Dia juga masih dibekalkan dengan slot hybrid dual SIM yang mana kalau korang gunakan dual SIM, korang tak boleh nak letak SD card. Tapi kalau korang guna satu physical SIM saja, yes, korang boleh gunakan SD card dalam telefon ni. Daripada Huawei Nova Y70 ni, dia mampu untuk menyokong micro SD card sehingga 512GB. So katakan kalau korang nak download movie ke, nak record video ke, memang tak ada masalah. Dia ada storage yang sangat besar dan korang boleh fully lah gunakan telefon ni. Dan last sekali pada bahagian bawah, peranti ini hanya menggunakan setup mono speaker. Dan bagi aku, setup mono speaker dia okey, biasa, tak ada apa yang special sangat. Tapi dia masih kategori memuaskan sebab mono speaker dia mampu untuk hasilkan audio dengan jelas. Jadi aku rasa tak ada masalah untuk penggunaan media consumption pada peranti ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Dah lalang dah bercerita pasal design dia, apa kata kita sembang pula pasal setup kamera dia. So untuk kamera, dia hadir dengan lensa utama 48MP, lensa telefoto 5MP dan juga lensa ultra wide 2MP. Manakala untuk kamera hadapan, dia guna selfie kamera 8MP. Dan aku berpendapat bahawa setup kamera dia ni cuma bagus dekat lensa utama saja. Kalau korang tengok hasil gambar yang aku tangkap ni, overall setup kamera dia masih mampulah untuk menangkap gambar. Dia bukan kategori yang terlalu terbaik sebab korang akan perasan yang kamera dia tak kumpul banyak sangat details. Lepas tu tahap dynamic range dan sebagainya pun nampak lemah sedikit. Tapi disebabkan dia smartphone kelas bawahan, aku rasa tak ada masalah. Dia masih ada keupayaan untuk menggalas tugas yang diberikan. Dan aku juga perasan yang hasil gambar dia ni macam klasik sikit, nampak ala-ala vintage dan nampak moody je gambar yang dihasilkan. So korang bolehlah layan dulu hasil gambar yang aku tangkap daripada Huawei Nova Y70 ni.
Dan secara keseluruhan, aku rasa setup kamera dia ni sesuai kalau korang sekadar nak ambil gambar. Mungkin korang pergi mall, lepas tu korang at least nak tahu dekat mana korang parking kereta. Yes, kamera dia boleh je tangkap gambar macam tu. Korang just buka kamera dan dia juga ada fungsi AI yang akan cuba bantu untuk clearkan lagi gambar tu. Cuma dengan teknologi sebegini, memang kualiti gambar dia tak bolehlah nak puaskan hati kita sangat. Dia macam sekadar ada, tapi bukanlah kategori yang terlalu terbaik untuk hasilkan sekaping gambar. Dan untuk paparan hadapan pula, peranti ini menggunakan paparan jenis flat dengan teardrop notch, panel jenis LCD dengan skrin berukuran 6.75 inci. Dan skrin dia juga hadir dengan resolusi sehingga 720p beserta refresh rate serendah 60Hz sahaja. So dengan tanda harga jualan dia, aku faham kenapa dia ada banyak kekurangan dari segi hardware yang ditawarkan. Tak banyak sebenarnya benda yang korang boleh harap, tapi bagi aku skrin dia cukup okey asalkan kita boleh guna untuk penggunaan media consumption pun bagi aku dah cukup baik. Dan secara overall, skrin dia ada jugalah warna yang agak punchy, nampak menyelah sikit warna yang dihasilkan dan details yang ada pada skrin dia pun dah cukup bagi aku. Dan antara kelebihan yang terdapat pada skrin Huawei Nova Y70 ni adalah dia mempunyai skrin yang besar iaitu sebesar 6.75 inci. Jadi untuk guna sebagai phone harian atau tempat berhibur memang okey. Rasa puas nak guna tu ada dan skrin dia pun mampu untuk bagi kualiti skrin yang setanding dengan kelas dia. Kemudian untuk spek dalaman pula, Huawei Nova Y70 dikuasakan dengan penggunaan chipset daripada Huawei sendiri iaitu High Silicon Kirin 710. Dia juga hadir dengan RAM sebesar 4GB RAM dan ada storage dalaman berkapasiti 128GB. Jadi dengan spek dalaman yang dia ada, aku tak berapa sarankan untuk korang main game dekat telefon ni. Memang dia tak boleh nak bawa langsung game yang terlalu berat, lagi-lagi kalau berkait dengan FPS. Contohnya PUBG Mobile, Apex Legends dan sebagainya, jujurlah korang kena lupakan. Tapi kalau korang main game yang simple, contohnya macam Subway Surf ke, Candy Crush dan sebagainya, yes, Huawei Nova Y70 ni boleh je handle game macam tu. Memang tak ada masalah, aku sendiri dah download Subway Surf dalam telefon ni dan overall lah, dia punya prestasi masih lagi okey. Dan selama aku gunakan peranti ni, aku cukup selesa dengan prestasi dia. Aku banyak guna sebagai daily driver macam social media, tengok konten, YouTube dan lain-lain. Dan so far, aku jaranglah untuk mengalami masalah yang teruk sangat. Cuma memandangkan dia ada refresh rate serendah 60Hz saja, kadang-kadang korang akan rasa macam smartphone ni lagging sikit. Dia sebenarnya bukanlah lag sebab chipset atau prestasi dia, tapi disebabkan penggunaan refresh rate rendah. So agak annoying, kadang-kadang bila korang scrolling tu, korang akan rasa dia macam stuttering sikit. So, aku harap korang aware dan korang faham lah dekat situ. Dan untuk prestasi bateri pula, dia gunakan bateri berkapasiti 6000 mAh dan turut hadir dengan adapter fast charging setinggi 22.5W Huawei Supercharge. So, dengan adanya bateri besar macam ni, memang tak ada masalah untuk guna. Lepas tu kena pula dia phone kelas bawahan, phone entry level, yang mana chipset dia tak perlukan power yang banyak sangat. Jadi bateri dia memang boleh tahan sampai 2 hari lebih. Aku cukup puas untuk guna sebab jarang gila nak charge telefon ni. Dan boleh kata agak berbaloi jugalah untuk sebuah phone entry level yang ada bateri besar. Dan yang terakhir, aku nak kongsikan sikit pasal Huawei Mobile Services ataupun HMS. Dan seperti yang kita semua tahu, Huawei kini tidak lagi mempunyai Google Service. Dan masa awal aku dapat telefon ni, aku macam skeptikal sikit lah dengan peranti daripada Huawei. Perasaan risau untuk gunakan semula tu semakin membuak. Sampaikan aku rasa takut untuk melangkah semula, untuk gunakan semula peranti daripada Huawei. Namun setelah aku gunakan Huawei Nova Y70 lebih daripada seminggu, aku tak rasa yang dia berbeza sangat dengan smartphone yang mempunyai GMS. Yes, dia masih adalah limitation. Contoh kalau korang nak linkkan account Clash of Clans contohnya, memang tak boleh, korang kena mula dari awal. Atau even aku sideload aplikasi YouTube pun tak boleh nak guna dekat telefon ni sebab dia berkait dengan Google Service. Jadi untuk selesaikan masalah kerunsingan aku, akhirnya aku jumpa satu aplikasi dalam Huawei App Gallery iaitu aplikasi G-Space. Yang mana aplikasi ini sama konsep korang clonekan smartphone korang untuk korang guna Google Services seperti biasa. Dan dalam aplikasi G-Space ni pun ada je apps biasa macam YouTube, Gmail, Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. So korang bolehlah guna smartphone ni seperti biasa sama macam smartphone yang lain. Dan apa lagi menarik, kalau aku dah sign in dekat Google account YouTube aku boleh je terima notification daripada YouTuber yang aku pernah subscribe. Dan even notification Gmail pun aku boleh dapat once aku hidupkan apps Gmail dekat G-Space tu. Dan satu lagi benda yang aku boleh puji, kalau korang tengok dekat Huawei App Gallery, sekarang ni memang banyak gila. Dah banyak dah aplikasi yang mungkin korang perlukan. Contohnya apps untuk bank, Maybank ke, CIMB ke, lepas tu VIU untuk layan movie, lepas tu ada JD Sport, ada Shopee, Sen tak tahu macam nak sebut. Sen untuk korang cari baju. Memang dah banyak sangat korang boleh dapatkan dalam Huawei App Gallery. Aku agak impressed dengan developer Huawei walaupun dia ada limitation kan. Tapi dia masih mampu untuk tune supaya consumer ni lebih selesa lah untuk gunakan peranti daripada Huawei.
Dan kalau korang tanya pendapat aku, bagi aku okey. Aku rasa seronok je nak guna telefon daripada Huawei sekarang. Alhamdulillah, akhirnya aku punya persepsi dan juga mindset dah berubah. Aku dah boleh terima telefon daripada Huawei. Sebab memang banyak gila improvement yang Huawei bagi dekat perkhidmatan diorang. Lagi-lagi kalau berkait dengan Huawei App Gallery. Kalau korang perasan, daripada dulu, daripada dia tak ada Google Services, Huawei App Gallery ni memang hauk gila. Memang tak ada banyak aplikasi pun. Tapi sekarang, kalau korang nak download Shopee ke, nak download Sen, Grab, nak transfer duit pakai Maybank ke apa semua, memang boleh, tak ada masalah. Dan aku ada rasa enjoy jugalah untuk gunakan telefon daripada Huawei sekarang. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Jadi itulah serba sedikit pendapat ringkas daripada aku mengenai Huawei Nova Y70. Dan jika korang berminat, korang boleh dapatkan Huawei Nova Y70 pada tanda harga jualan rasmi RM649 untuk varian 4GB RAM dan juga 128GB untuk storan dalaman. So memang satu tanda harga yang mampu milik, tapi depends lah kepada korang punya preference. Kalau korang rasa selesa dengan telefon bajet, then aku memang recommend lah untuk korang beli telefon ni. Tapi kalau korang ada bajet yang lebih tinggi, tak salah rasanya untuk korang consider mid-range ataupun flagship daripada Huawei. Dan seperti biasa, aku akan tinggalkan segala info serta link pembelian dekat description box di bawah. So kalau korang nak, korang boleh beli nanti. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching. Dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah. And see you guys in the next video. Bye-bye.